Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah Zabidah. Alhamdulillah semua yang hadir pada tengah hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima salat zuhur yang telah tuan-tuan kerjakan. Seperti biasa, tengah hari ini Syamuddin Kamuruddin barakallahu fikum, saya nak bawa pada kitab Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berusia lebih 700 tahun ni karangan Imam Izzuddin Ibn Jama'ah. Satu kitab yang menarik yang memberikan pada kita penerangan tentang kehidupan Rasulullah SAW secara ringkas. Bagi mereka yang telah pun mendalami sirah Nabi, bacalah kitab ini kerana ia dipersembahkan dalam bentuk yang paling mudah untuk faham, paling mudah untuk ingat. Nuri mak ahlan salam hayati lakipo. Ahlan salam semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Baik, jangan biarkan saya bersorangan. Kalau dapat tolong bagi komen, nak bagi star pun boleh. Terima kasih kerana hadiah kat saya kalau ahlan salam barakallahu fikum. Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat tengah hari ni waktu kita berehat, sambil nak masuk kerja balik semula, atau menanti anak dalam van, dalam bas sekolah, dalam kereta. Mari sama kita mendengar sedikit pengisian rohani berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang kaum Nasrani dari Yaman kepada Nabi SAW di Madinah 1400 tahun lalu, mereka menyatakan bahawa kami beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, tapi tidak kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haja Hamidah. Maka Allah telah menurunkan ayat di surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, kalau kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Maka barulah Allah cinta kepada kamu dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Aswa Fendi, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, Hana Ruzli. Jadi alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugi kalau tak kenal Nabi, tak ambil peluang untuk mendekati memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang sebahagian daripada kita pada hari ini mengenali pemain bola sepak yang masuk World Cup lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Mengenali artis-artis lebih daripada mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali orang yang tak ada kena-mena dengan hidup kita yang top dekat media sosial tu, mengenali isteri-isteri Nabi SAW. Alangkah ruginya tuan-tuan. Jangan biarkan hidup kita berlalu tuan-tuan tanpa kita berusaha untuk mendalami, menghayati, mentadabbur kehidupan Nabi kita SAW. Ustaz Zanulis, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Tolong share pada teman kita yang lain walaupun sibuk tengah kempen pilihan raya Tak kisahlah tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan pilih, mula-mula tuan memiliki tanggungjawab dan menjawab di depan Allah nanti. Baik. Kita berada pada pasal yang ke-6, fi zaujatihi, iaitu menceritakan tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan orientalis banyak menimbulkan isu tentang perkara ini, mengatakan bahawa Nabi kita ni punya banyak isteri. Padahal Nabi Ibrahim lebih ramai isterinya. Kita boleh baca Nabi Sulaiman mempunyai lebih daripada 99 orang isteri. Ada yang mengatakan sampai 1000 isterinya. Tahu tuan-tuan, ini merupakan anugerah Allah SWT kepada para nabinya. Maka apa bezanya orang-orang kafir itu mengatakan bahawa Rasulullah SAW ini berkahwin ramai, padahal mereka memiliki perhubungan sulit yang haram dengan bagai-bagai perempuan. Bahkan dahulu lebih 30 tahun lalu, almarhum Datuk Fadil Noor berkata bahawa penduduk Amerika itu 2/3 daripadanya merupakan anak-anak zina, anak-anak luar nikah. Walaupun orang Kristian sibuk berkahwin di sana-sini, tapi lebih 2/3 daripada penduduk Amerika itu merupakan anak zina. Ini kata-kata seorang tokoh pembangkang pada waktu itu yang punya research. Almarhum Datuk Fadil Noor ni bukan orang sembarangan tuan-tuan. Beliau berasal daripada keluarga yang mulia, belajar di Azhar dan kemudian jadi ketua pembangkang di Parlimen dan pernah menjadi pensyarah universiti. Beliau mengatakan demikian. Sedangkan kita orang Islam diajar untuk menyanjungi, menghayati Nabi-Nabi yang Allah utuskan, dan itu merupakan anugerah Allah SWT kepada mereka. Banyaklah penjelasan tentang isu ini. Contohnya Nabi SAW berkahwin ramai perempuan, ramai isteri. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan. Mereka merupakan murabbiyah, mereka merupakan musyrifah, merupakan ustazah, allamah, alimah,
faqiha. Mereka merupakan orang yang punya jasa besar kepada Islam untuk menyebarkannya kepada kabilah masing-masing. Dan di kalangan isteri Nabi pun kita akan lihat di sini ada keturunan Bani Israel, iaitu Yahudiyah. Anu Hidayah ahlan wasahlan. Mengenali nama-nama isteri Nabi ni hukumnya sunat muakkad. Nazatun Aina sunat muakkad. Macam hukum kita sembahyang sunat sebelum zuhur qabliyah tadi, ba'diyah zuhur ini hukumnya sunat muakkad. Macam tu juga mengenali isteri-isteri Nabi SAW. Maka rugi kalau tak ambil peluang untuk mengenali golongan yang sangat mulia, Sri Kandi-Kandi Islam yang punya jasa besar kepada kita semua ni tuan-tuan. Khairul Azam ahlan wasahlan. Jangan lupa ya, kita berada pada muka surat ke-62 daripada kitab yang mulia ni, Mudahnya Sirah Nabi SAW, karangan Imam Izzuddin Ibn Jama'ah, salah seorang anak murid Imam Nawawi yang terkemuka ya. Baik, kalau al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, kata pengarang, moga Allah mencucur rahmat yang banyak buatnya ya. Khairul Azam, barakallahu fikum. Terima kasih kerana kirim star kepada saya Terima kasih, tak belanja saya makan, belanja saya star. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Ya. Berkata pengarang, moga Allah mencurah rahmat yang banyak ke atasnya, jasanya menulis buku yang penting ni, dan moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian beliau ni. Para isteri Nabi itu terdiri pada ulahuna Ummu Hindin Khadijatu bintu Khuwailid al-Qurashiyyah al-Asadiyah. Summa tazawwaja ba'da mautiha bi ayamin Sauda bintu Zam'a al-Qurashiyyah al-Amiriyah. Isteri Nabi pertama adalah Ummu Hind Khadijah binti Khuwailid al-Qurashiyyah al-Asadiyah. Selepas itu, selepas kematian Khadijah, Nabi berkahwin dengan Sauda binti Zam'a al-Qurashiyyah al-Amiriyah. Summa tazawwaja Umma Abdillah Aisyah binti Abi Bakr as-Siddiq fi Syawal wa hiya ibnatu 6 aw 7 wa bana biha fi Syawal ala ra'si 8 ashhurin min muhajirihi ala sahih wa hiya ibnatu 9 wa lam yatazawwaj bikran ghayraha wa qila innaha asqatat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam saqatan wa lam yasih. Kemudian baginda menikahi Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakar as-Siddiq pada bulan Syawal semasa beliau usia 6 atau 7 tahun. Baginda tinggal bersamanya semasa bulan Syawal pada permulaan selepas 8 bulan Nabi berhijrah ke Madinah, mengikut pendapat yang paling sahih. Semasa usia Khadijah itu 9 tahun. Baginda tidak pernah mengahwini anak dara selain daripada beliau. Terdapat riwayat mengatakan bahawa beliau pernah mengandung satu janin tapi gugur hasil bersama dengan Nabi SAW. Namun riwayat itu tidak sahih. Alhamdulillah semua yang hadir, Masya Allah, kita dapat mengenali banyak perkara. Mungkin pertama kali kita dengar bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengandung dan gugur. Dan beliau punya nama gelaran iaitu Ummu Abdillah, walaupun Aisyah ni tidak punya anak. Ini merupakan dipanggil kunyah dalam bahasa Arab. Tahu tak tuan-tuan, kunyah ni merupakan satu sunnah. Walaupun seorang itu belum berkahwin, tapi kita menggelarnya dengan gelaran Abu. Contohnya, mudah-mudahan budak lelaki ni panjang umurnya, dapat berkahwin, besok dapat anak, besok anaknya nama Umar, maka kita panggillah budak lelaki ni Abu Umar. Gitu. Kadang-kadang orang Arab memanggil dengan nama gini, contohnya nama saya Zahazan. Anak perempuan saya orang Arab panggil sebagai Ummu Zahazan, ibu kepada Zahazan. Kenapa pula? Kan dia anak saya. Rupa-rupanya dalam bahasa Arab ini merupakan satu bab doa. Ini merupakan doa. Mudah-mudahan anak ini panjang umur, saya pun panjang umur. Mudah-mudahan kalau saya tua nanti, anak ni jaga saya sebagaimana saya jaga di masa kecil dulu. Kan tuan-tuan kan? Tuan-tuan yang di depan saya pun ramai yang anak-anak perempuannya memang caring sangat, jaga dia, dapat menantu baik pula. Maka dalam istilah orang Arab, kita menggelar anak perempuan kita dengan nama ummu kita balik semula. Katalah tuan ni bernama Osman kan, anak perempuan tuan yang pertama tu, tuan namakan dia sebagai, contoh Kauthar, nama dia Kauthar binti apa tadi? Apa contoh saya bagi tadi? Katalah nama tuan-tuan tadi Umar, Kauthar binti Umar, contoh. Maka Kauthar ini digelar dengan nama Ummu Umar, ibu kepada Umar. Faham? Ada sahabat saya ke office ni, namanya Wahid, anak perempuannya bernama Musfirah binti Wahid. Okey, anak sulungnya Musfirah. Maka Musfirah ini dipanggil sebagai Ummu Wahid, ibu kepada Wahid. Ini satu dipanggil dalam bahasa Arab yang panggil tafa'alu bil khairi tajidu. Katalah yang baik-baik, moga ia menjadi kebaikan untuk kamu kelak. Maka budak perempuan kecil ini
belum berkahwin lagi, sebenarnya bila kita panggil dia dengan ummu wahid, berarti kita mendoakan dia suruh panjang umur, dia berkahwin nanti. Okey, satu. Yang kedua, supaya dia berbakti kepada bapaknya yang menjaga dia daripada kecil, maka dia dipanggil sebagai ummu wahid. Dan bapaknya tua besok, wahid ini tua, maka musfirah ni akan menjaga bapaknya waktu bapaknya tua. Maka dipanggil ummu wahid. Tuan-tuan faham kan maksud saya kan? Itu gelaran yang ada dalam bahasa Arab. Doanya, panjang umurnya, kebaktiannya macam-macam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini walaupun tidak memiliki anak, tetapi gelaran untuknya Ummu Abdillah. Dia satu bentuk gelaran kemuliaan. Kerana semua orang mempunyai anak, anak itu hamba Allah, maka dia dipanggil sebagai Ummu Abdillah. Faham Wala karim, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Jangan lupa share pada teman kita yang lain. Jemputlah ramai datang kat sini, walaupun masing-masing tengah sibuk dengan kempen pilihan raya, dengan tentang perkembangan semasa, cuaca dan sebagainya. Marilah kita hadir dalam kuliah yang mudah-mudahan menambah iman kita, menyuburkannya. Abdul Razak, ahlan wa sahlan. Tolong share pada teman kita yang lain. Sejak lagi saya berhenti ni, tak lama ni. Paling lama pun setengah jam je. Marilah hadir sama Ummi Syari, barakallahu fikum. Jadi Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia beliau 6 atau 7 tahun dan bersama dengannya pada usianya 9 tahun. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Jama'ah. Begitu. Kalau kita mendengar kata sebahagian orang yang menyatakan bahawa tak, umur Aisyah masa tu 18 tahun, tak, umur Aisyah 20 tahun. Terpulanglah masing-masing nak kata apa sekalipun. Tapi ini pendapat yang ada dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan keadaannya. Takkanlah Aisyah salah, takkanlah Imam Bukhari salah kan. Dan banyaklah penjelasan tentang perkara ini. Antaranya tuan-tuan dirujuk pada pendapat oleh seorang pendakwa terkemuka dari Kanada, namanya Philip Abu Aminah. Dr. Philip Abu Aminah, orang Kristian masuk Islam, ada PhD, mengkaji Islam. Hebat, orang black. Beliau mengatakan bahawa kalau kita bandingkan pada hari ini pun dah memadai. Dulu nenek kita 100 tahun yang lalu mungkin dah meninggal dunia kan. Nenek kita kahwin berapa umurnya agak? 16, 17. Tak, awal daripada tu 14. Itu baru 100 tahun. Pada masa itu orang perempuan tak ada pendidikan, negara pun dalam penjajahan, ibu ayahnya susah. Maka nampak orang lelaki yang layak, dia merasa bersyukur kalau ada orang pinang anak perempuan dia. Habis dapat meringankan beban dia, tanggungjawab dia ada, orang lelaki yang baik dapat jaga anak dia kan. Itu baru 100 tahun lalu. Cuba tuan-tuan pergi lebih jauh lagi, 200 tahun, 300 tahun. Pada waktu itu tak ada pendidikan, negara pun tak maju macam sekarang. Orang perempuan pun sukar dapat pendidikan. Negara pada masa itu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebagian daripada orang-orang Melayu ini, mereka kadang-kadang kahwin lebih awal daripada itu. Apa masalahnya? Tak ada masalah apa-apa pun tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan ada faktor biologi, negara, geografi sebagainya. Mungkin orang perempuan itu lebih awal matangnya nak dibandingkan dengan orang iklim tropika ke Mediterranean ke, adalah bahasan-bahasan yang Dr. Philip Abu Aminah jelaskan. Tuan-tuan boleh carilah dalam YouTube beliau Dr. Philip Abu Aminah, cakap English, bagus bahasanya, tuan-tuan boleh faham dengan baik, dengan jelas Okey, jadi kita kembali kepada kisah Aisyah radhiyallahu anha mengikut pendapat yang paling sahih, berkahwin dengan Nabi 6 atau 7 tahun, kemudian bersama Nabi pada usia 9 tahun. Tapi beliau tidak dikurniakan anak. Dan kita pun sedia maklum bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni satu-satunya wanita isteri Nabi yang berstatus anak dara. Selain daripada itu, Nabi berkahwin atas tanggungjawab dan perintah daripada Allah SWT. Baik. Summa tazawwaja Hafsah bint Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa talaqaha fa atahu Jibril alaihi salam wa qala inna Allah ya'muruka an turaji Hafsah fa innaha sawama qawama wa innaha zawjatuka fil jannah. Wasallam semua yang hadir, barakallahu fikum. Syazani Sikah, jemputlah adik-adik dan kawan. Masa pendek je, sekejap je kuliah tengah hari ni. Sampai kita sibuk dihidangkan dengan berbagai topik pilihan raya, panas rasanya kan. Marilah kita sejukkan diri dengar cerita tentang Nabi SAW. Bagi komen sikit, hijrah biiznillah, barakallahu fikum. Terima kasih Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya daripada Zazan Travel yang bertungku lumus macam-macam update mereka berikan. Jangan lupa untuk sokong mereka Mereka ada menjual habatus sauda, birkah ni makanan Nabi kita SAW, para sahabat yang cedera dalam perang Uhud. Nabi rawat dengan habatus sauda mengikut kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Tribun Nabawi, dan sembuh. Dapatkan habatus sauda daripada Zahazan Travel dengan nama birkah habatus sauda. Dapatkan ni.
Ya, telah pun diproses bentuk yang mudah untuk dimakan, letak dalam handbag macam ni. Dapatkan tahu, alhamdulillah ramai yang telah gunakan, dapati ada kebaikan banyak padanya. Yang sudah tidur malam, yang rambutnya gugur, yang kurang susu untuk bagi pada babynya. Alhamdulillah, syukur. Ada yang luka-luka, kata-kata alhamdulillah dengan izin Allah, menggunakannya sembuh dengan izin Allah. Kan Nabi telah menyatakan, menyifatkan habatus sauda ni sebagai habatul barakah, bijirin keberkatan. Dapatkan daripada Zazan Travel. Baik tuan-tuan, sambung kita dalam kisah Nabi kita SAW ini. Summa tazawwaja Hafsah, Nabi berkahwin dengan Hafsah. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Safi Sadiqin, alhamdulillah, barakallahu Ustaz Safi Sadiqin, Ummu Aisyah radhiyallahu, Ummu Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita baca tadi, tersasul kat saya. Nabi berkahwin dengan Hafsah, walaupun demikian Nabi pernah menceraikan Hafsah. Lalu Jibril datang berjumpa dengan Nabi SAW dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyuruhmu untuk apa? Rujuk, untuk kembalikan Hafsah ke pangkuanmu. Maknanya rujuk ni balik semula. Kerana Hafsah adalah seorang yang kuat berpuasa, kuat qiyamul lail, dan dia adalah isterimu dalam syurga nanti, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihat-hati dalam masalah Zulkifli. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Jadi Hafsah ni telah pun diceraikan dan Nabi merujuknya balik semula. Baik, kita semua kenal Hafsah, iaitu anak kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Inilah anak sulung perempuan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar punya ramai anak. Nanti kita baca kisah Sayyidina Umar pun insya-Allah. Ada yang mengatakan bahawa Umar ni pernah bunuh anak perempuan dia, kan ada kisah yang sampai kepada kita kan. Sayyidina Umar kelihatan ketawa, lepas tu menangis. Ditanya kenapa ketawa menangis wahai Amirul Mukminin? Jawapannya, dahulu aku telah pun membuat Tuhanku daripada buah kurma, nak travel berat, nak bawa batu tu, maka bawalah kurma yang uli dibuat jadi patung berhala. Aku sembah dia dalam perjalanan. Aku lapar, aku makan. Tuhan aku tangannya, kakinya, punya kepalanya. Pernah dengar kisah tu? Itu antara yang menyebabkan aku ketawa, geli hati, bodohnya aku zaman itu. Kemudian kenapa Amir menangis pula? Kerana dulu aku punya seorang anak perempuan yang isiku sangat menyayanginya. Tiba orang Arab ini memandang anak perempuan itu sebagai penghinaan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qaumi su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab. Dalam gambaran surah An-Nahl itu menceritakan bahawa orang-orang Arab ni sebahagiannya sangat benci pada anak perempuan, malu, merasakan aib kelahirannya. Apakah anak perempuan lahir itu dibiarkan hidup dalam penghinaan untuk mereka, ataupun dibunuh, ditanam dalam tanah hidup-hidup? Alangkah buruknya perlakuan mereka, kata Allah. Ini merujuk kepada sebahagian bangsa Arab, bukan bangsa Quraisy pun. Sebahagian nak cerita kebejatan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, sebahagian mereka. Tapi kisah ni disabitkan kononnya Sayyidina Umar yang melakukannya. Lalu aku pun lihat anak perempuanku itu. Aku kata pada isiku, pakaikan dia pakaian yang paling indah. Isiku kata, janganlah buat apa-apa pada dia bang. Pada hari itu aku membawanya pergi ke padang pasir. Isi aku dah tahu aku akan bunuh dia. Aku menggali lubang, sabarnya dia pun menggali dalam. Aku tolak dia ke dalam lubang tu. Aku kambus, aku dengar suara dia memanggil abah. Dan keadaan buruknya akhlakku, aku menangis mengingati peristiwa itu. Tuan-tuan, kisah ni tak betul tuan-tuan. Kalau ia berlaku sekalipun, dia bukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kerana para ulama sirah, para ulama hadis menafikan. Mereka mengkaji siapa nama anak Sayyidina Umar semuanya. Ni yang paling tua adalah Hafsah. Perempuan yang paling tua adalah Hafsah. Beliau hidup. Siapa lagi adiknya? Semuanya dikaji. Maknanya peristiwa itu adalah peristiwa yang diada-adakan kepada Sayyidina Umar, mungkin oleh golongan Syiah yang sangat membenci dan memurtadkan, mengkafirkan para sahabat. Maka jangan kita bawa kisah ini. Kisah ini tak betul. Ada juga kisah yang berkaitan Sayyidina Umar, nafikan para ulama hadis, tapi para ulama fiqh mengatakan mungkin ia berlaku kalau tak pada Umar pun pada orang lain, dan dia menceritakan tentang kebijaksanaan Umar. Nanti saya ceritalah kisah itu lain. Tapi nak mengatakan bahawa Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya, berpandukan kepada kisah yang diada-adakan, itu tidak betul. Itu tidak betul. Golongan Quraisy sangat menyayangi anak perempuan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian summa tazawwaja Zainab binti Khuzaimah binti bil Harith al-Kaisiyah Ummul Masakin. Kemudian Nabi berkahwin dengan wanita yang seterusnya, Khadijah.
kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian yang keempat ataupun yang kelima keseluruhannya, tapi yang keempat di Madinah namanya Zainab binti Khuzaimah Al-Harith bin Al-Harith Al-Qaisiyah Ummul Masakin. Inilah dia wanita yang sangat mulia yang kita mungkin tak perasan dan kebanyakan kita tak mengenalinya. Zainab binti Khuzaimah, bukan Zainab binti Jahsy ni, itu lain. Ada dua orang Zainab isteri Nabi. Ini Zainab binti Khuzaimah. Khuzaimah seperti yang tuan-tuan rasakan nama orang perempuan, tapi sebenarnya nama orang lelaki bagi orang Arab. Macam Talha, macam Maisarah, macam Muawiyah, macam Mughirah, ini nama lelaki sebenarnya. Jadi Zainab binti Khuzaimah ni adalah merupakan isteri Nabi yang keempat dikahwini di Madinah. Ceritanya adalah suami kepada Zainab ini, ini yang mulia ini, namanya Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad ini meninggal dunia, wafat dalam perang Uhud. Beliau salah seorang syuhada Uhud. Dalam peperangan itu Abdullah berkawan dengan sahabat baiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kedua-duanya antara yang awal masuk Islam. Untuk tuan-tuan, Abdullah bin Sa'ad ini telah masuk Islam sebelum Nabi mendapat keluarga Arqam bin Abil Arqam yang mewakafkan rumah mereka untuk menjadi markas buat umat Islam di Mekah. Maknanya awal sangat Abdullah bin Sa'ad masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin, antara yang paling awal masuk Islam, iaitu Abdullah bin Sa'ad. Tak perasan tuan-tuan ni? Allahu Akbar. Sayangnya kita tak kenal nama dia di syurga. Abdullah bin Sa'ad ini telah pun berhijrah sebanyak 2 kali. Sekali pergi ke Ethiopia yang saya telah terangkan tuan-tuan, Habsyah. Yang kedua ke Madinah. Maknanya di antara yang paling banyak sumbangannya untuk Islam. Jadi Abdullah bin Sa'ad ini, untuk tuan-tuan, sebelum perang Uhud, dia telah dengan sahabat baiknya Sa'ad bin Waqqas yang juga salah seorang 10 yang paling awal masuk syurga itu, dia berkata, wahai Sa'ad, aku berdoa, engkau aminkan. Engkau berdoa, aku aminkan. Maka Sa'ad pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku peluang dalam perang Uhud untuk membunuh seramai-ramai umat kafir yang menyerang kami, dan berilah kemenangan kepada Islam. Maka tiba giliran Abdullah bin Sa'ad untuk berdoa. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kemuliaan pada kali ini untuk melawan musuh-musuhmu sehingga aku mati syahid, dan mereka akan kerap hidung dan telingaku. Nanti di akhirat bila aku dibangkitkan di hadapan-Mu, wahai Tuhan, aku tidak mempunyai hidung, aku tak mempunyai telinga. Aku nak berbangga di hadapan-Mu bila Engkau bertanya kelak, wahai Abdullah, apa berlaku padamu? Aku akan menjawab padamu, wahai Tuhan, inilah kesan aku pergi berjihad di jalan-Mu. Allahu Akbar. Aku nak supaya aku jumpa denganmu kelak, ya Allah, aku tiada hidung, aku bangga inilah yang telah aku korbankan, paling anggota paling mulia pada mukaku untuk agamamu. Allahu Akbar. Saat mendengar doa itu terkejut dia. Sampai lepas peperangan tuan-tuan, beliau masih kesal mendengar doa itu. Ya Allah, hebatnya doa beliau. Dia nak mati syahid, doanya memang lebih mulia daripada doa aku. Dan benar tuan-tuan, dalam perang Uhud itu, ketika umat Islam tewas dan dikumpulkan 70 di kalangan yang mati syahid, salah seorang daripadanya kata, Sa'ad, sahabat baikku Abdullah, kami hampir-hampir tak mengenalinya, kerana wajahnya habis dicincang, hidungnya habis dikerat telinganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah telah pun menerima permintaannya. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ya, masalah puan kami saya CMS daripada Singapura. Ada di kalangan orang beriman ini, mereka mempunyai janji dengan Allah. Mereka telah berjanji dengan Allah dan Allah memenuhi janji dengan mereka. Ada di kalangan mereka berjanji dengan Allah, tetapi janji mereka belum lagi dipenuhi. Mereka menanti-nanti bilakah janji itu dipenuhi. Maknanya orang beriman bila buat perjanjian dengan Allah, dia tidak akan melanggarnya, dia tidak akan ingkar. Ya, seorang daripada kita berjanji dengan Allah, kalau diberi sihat tu badannya, anaknya, dia nak pergi sembahyang subuh berjemaah setiap hari, maka dia pergi sembahyang subuh berjemaah setiap hari sampai wafat pun dalam sujud sembahyang subuh tuan-tuan. Hebat tak? Hebat. Ya, ada orang berjanji dengan Allah, kalau diberi kesihatan, keluarganya yang sakit itu, dia tak akan tinggalkan sembahyang sunat duha. Maka dia telah melaksanakan duha itu 40 tahun sampai dia wafat tuan-tuan. Itu dia orang yang hebat tuan-tuan. Ada orang berjanji dengan Allah SWT, kalau anaknya mendapat keputusan yang cemerlang, dia akan bagi sedekah tiap-tiap hari Jumaat. Maka sekarang anak itu telah pun keluar universiti,
Dah berbelas tahun dia bersedekah walaupun RM5 sahaja setiap hari Jumaat. Inilah dia orang beriman, tuan-tuan. Moga kita mempunyai janji dengan Allah yang baik-baik. Cara dia, tuan-tuan, ya. Kata Dr. Salman Auda, seorang pendakwah terkemuka dari Saudi. Kita bangun pagi kan, orang ajar kita senaman kan. Macam senaman lah, senaman harimau ke senaman apa ke. Duduk berfikir setiap, tuan-tuan, apa aku nak buat untuk Islam pada hari ini, Apa aku nak buat supaya kedudukan aku menjadi tinggi di sisi Allah pada hari ini, Apa aku nak buat supaya memberi bakti kepada orang keliling aku hari ini, Duduk macam tu, tuan-tuan. Inilah orang yang mempunyai big dream dalam hidup. Ketika orang semua cerita tentang wang, duit, tak habis-habis, kita fikirlah untuk Islam, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Semut yang hitam pada malam yang hitam, dalam batu yang hitam, Allah tahu rezekinya, tuan-tuan. Takkanlah kita ni manusia, makhluk yang paling mulia ni tak ada rezeki pula. Saya tak menyalahkan orang duk cari rezeki, tapi kalau cerita duit, tak ada benda lain, tuan-tuan, ya. Jadi penat tahu bercerita ni, tak ada pun apa-apa fikir untuk Islam. Dengarlah macam-macam kempen yang diadakan. Siapa yang bercerita tentang Islam, tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua cerita projek, cerita tol, cerita itu, cerita ni, tak ada pun sikit penting Islam dalam hati awak, ya. Manalah kita ni nak jawab depan Allah besok, tuan-tuan? Tak ada tanggungjawab ke? Tak ada Islam. Ni kita kembali kisah tentang Abdullah bin Sa'ad, suami kepada Zainab binti Khuzaimah ini. Jadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, doa Abdullah bin Sa'ad ini diterima oleh Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat baiknya, ketika kami mengumpulkan jenazah para syuhada, kami hampir-hampir tak mengenali Abdullah bin Sa'ad. Dia berjanji dengan Allah untuk mati syahid, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan hidungnya tidak ada, maka Allah telah makbulkan. Maka dia dipanggil sebagai syahid al-mujadda', yang mati syahid dan dikerat hidungnya, rompong hidungnya, tuan-tuan, ya. Orang kampung saya kata rompong. Orang tak ada gigi kan, rompong maksud. Maka hidungnya rompong, tuan-tuan. Tak ada hidungnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditebas dia, digantung pula hidung itu, tuan-tuan, bertali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi mendengar perkhabaran menyedihkan ini, Zainab binti Khuzaimah sentiasa menyibukkan dirinya untuk perkara-perkara yang mendatangkan kekayaan untuknya di akhirat, amal soleh, tuan-tuan. Zainab binti Khuzaimah selepas kematian suaminya itu, Muhammad Nur Ghazali, ada masalah, barakallahu fikum, menyibukkan dirinya untuk membantu orang susah. Bukan nak cari glamour lah, tuan-tuan, tapi nak cari amal soleh. Kita bimbang pada ini orang yang sibuk ke sana kemari cerita bab ni. Saya tak buruk sangka, tahu tak, tapi ceritanya macam grand sangat, buatnya tak seberapa pun. Kita bimbang, ya, orang yang mengada-ngadakan yang over sangat dalam bab pada ini. Jaga-jaga tahu. Kita para ustaz pun ingatkan, memanglah sedekah tu dah dikira oleh Allah, tapi kalau setiap kali kita sedekah pada scammer, politik juga, bila nak dibina tamadunnya? Dia kantor gambar masjid dalam viral, Dekala masjid sedang dibina, letak nombor akaun bawah, akaun tipu. Datang orang yang pergi cek masjid tu dah siap bertahun-tahun lalu. Sampai hati engkau menipu orang Islam, Peribu makcik tu bukan ada duit sangat, tapi kerana dia tengok benda tu sedih, dia derma RM50, RM40, RM30, RM10. Bayangkan RM1,000 orang derma. Kau ambil duit orang haram, kau tahu kau nak jawab depan Allah besok macam mana, Skema-skema yang ada ini, taubat tahu. Ya Allah, ya Tuhan, tengok tiba-tiba kita ni, kaya kau buat apa, adalah bisnes sikit, padahal scam dia orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab Islam ni cantik tau. Kita menyelesaikan isu kemiskinan ni dengan zakat. Ya, bayar duit kat zakat yang uruskan. Kalau semua orang dah buat NGO betul menuju, payah tu nak ulah nanti orang marah, tuan. Sebenarnya zakat itu tempat yang paling tepat untuk kita menyalurkan duit kita. Janganlah tuduh orang kat zakat, mengatakan zakat tak buat kerja. Itu fitnah tau. Sahabat-sahabat kerja kat zakat ini, mereka pagi petang siang malam mencari orang yang sepatutnya layak. Memanglah ada provided kena buat, kena tulis zakat ni seborang lah. Mana boleh sewenang-wenangnya duk bagi dia orang tanpa ada bukti. Dan kita bagi pada orang yang menipu kan macam mana? Abdul Ghaffar Abu Bakar. Kita nak jadi kaya ni berniaga lah. Tak payahlah kita pergi buat NGO, collect dia orang, pergi agih-agihkan. Banyak dah kerja tu dibuat oleh orang yang tertentu, tuan-tuan, organisasi yang tertentu tau. Tuan-tuan tak setuju pada saya, tak kisahlah, tuan-tuan. Ni saya syorkan pusat zakat ada, kita salurkan duit.
Kita nak buat yayasan untuk kebaikan umat Islam, kita berniaga, dah maju, dah ada duit, kita buat yayasan untuk bantu orang. Tak payah minta-minta kat orang lah tuan-tuan. Ya. Baik, kita kembali kepada kisah ni tadi. Maka mulai hari itu Zainab pun dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Khuzaimah dipinang oleh Rasulullah SAW. Dan Zainab ini umurnya waktu berkahwin dengan Nabi itu sangat muda. Belum 30 lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia mempunyai anak-anak, menyadari tentang peranannya yang hebat dalam perang Uhud, perang Badar. Sebelum itu dia bekerja sebagai jururawat. Zaman itu lagi Nabi telah menggalakkan wanita-wanita muslimah ini untuk mengisi masa mereka buat kerja-kerja datangkan manfaat untuk mereka dan orang lain. Maka Zainab ini salah seorang daripada jururawat. Hebatnya Islam, 1400 tahun lalu Nabi dah bina hospital dekat Masjid Nabawi itu, tahu. Dia menyuruh sahabiah-sahabiah ni, wanita-wanita muda ni untuk merawat prajurit tentera Islam yang cedera. Dan antara yang duduk dekat hospital Nabi adakan itu adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan, jangan kita jahil bab sejarah ni, mengatakan barat yang mula-mula dekat hospital dan sebagainya. Tak. Harun Rashid dulu pernah mendirikan hospital besar dekat Baghdad, namanya Bima Aristan, dan meletakkan ketua konsultan doktor pada zaman itu seorang Majusi, namanya apa tahu? Namanya pelik sikit. Georges bin Bakhtishur namanya. Georges bin Bakhtishur. Dia ni orang Majusi, tapi dia punya keahlian dalam bidang rawatan yang hebat. Dia menghafal sejarah dan juga teknik perubatan yang ada. Maka Harun al-Rashid telah menjadikannya sebagai ketua pengarah hospital Baghdad, namanya Georges bin Bakhtishur. Islam tak pernah menafikan keahlian yang ada pada orang lain, tahu. Islam merintah tidak zalim pada orang lain, tapi orang lain kalau merintah, habis semua dia sembelih orang Islam. Cina baik, India baik, tak tersembunyi, tahu. Tak payah nak menjadi munafik lah, nak kata tak. Satu dunia menyaksikan demikian. Di mana umat Islam minoriti, mereka akan ditindas. Di mana umat Islam majoriti, tak ada penindasan berlaku, tak ada kezaliman. Anak-anak orang Cina, orang India, orang ramai dihantar ke luar negara belajar di bawah JPA, tahu, bank negara, tahu, TNB dan sebagainya. Sedar tak benda ni? Umat Islam bila majoriti, mereka sangat baik, sangat adil. Kalau mereka tak pegang pada Islam sepenuhnya, tapi Islam tu telah menjadikan mereka ni rahmat pada orang lain. Tapi kalau orang lain majoriti, tengoklah contoh negara jiran mana-mana ke tuan-tuan, tengoklah. Boleh orang Islam dia beri muka? Tak. Sorry tau. Tuan ni, kita kena berkata juga tentang kebenaran tu pahit untuk didengar. Tuan-tuan tak setuju, itu perkara yang bersifat sejarah. Boleh kita lihat di mana-mana, ya. Jadi kemudian Nabi SAW telah pun melihat keahlian daripada Zainab ni, menjadi susahnya hidup dia tanpa suami, anak-anaknya. Maka Nabi telah menawarkan dia untuk mengahwini Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Dan Zainab ni pula, kata para ulama, para kaji, contohnya Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, Zainab ini melihat dalam kehidupan itu Nabi SAW pemimpin, dan Nabi sudah punya beberapa orang isteri situ. Zainab mengisi masanya dengan perkara yang memberi manfaat kepada dia, akhiratnya, dunia dan orang Islam. Maka Zainab mengambil berat tentang orang-orang susah, anak-anak yatim, menyibukkan dirinya untuk aktiviti yang menyebabkan dia tidak cemburu kepada Rasulullah SAW. Ini disebut oleh Ibn Katsir dan tafsirnya dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana ada orang susah, di situ Zainab pergi menghantar bantuan, dan tidak pernah kekal walaupun 1 dinar, 1 dirham dalam dirinya, melainkan diberi pada waktu pagi oleh Rasulullah, petang sudah tiada, diberi kepada orang memerlukan. Maka layaklah gelaran itu diberikan kepada beliau, iaitu Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Betapa pentingnya kita membaca kisah wanita-wanita ahli syurga macam ni, tuan-tuan. Moga Allah beri kepada kita kesempatan untuk mengenali mereka. Ya, bukan datang bantu orang waktu pilihan hari raya saja muncul. 5 tahun lepas tu hilang, tak tahu ke mana. Tengok kedatangan dekat parlimen pun amat mengecewakan. Kalau tak datang parlimen, macam mana nak dengar orang bincang kat parlimen? Agak berat ke urusan rakyat. Ahlan wa sahlan wa jalan. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Pilihlah pemimpin yang memiliki karakter, kualiti, yang boleh membawa kita, bantu kita menjaga Islam. Inilah pemimpin yang terbaik untuk kita pilih, ya tuan-tuan ni. Tuan-tuan tentu dah membuat kajian.
Galakkan anak-anak kita semua pergi mengundi. Undilah orang yang betul, yang boleh membawa kepada kita, negara kita, umat Islam dijaga, dan juga negara kita boleh maju ke hadapan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita pemimpin yang sedemikian. Di akhir ini tuan-tuan, marilah sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya negara kita selamat daripada anasir jahat dan fitnah dan perkara-perkara keburukan dan pemimpin-pemimpin yang akan merosakkan negara. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang dipilih olehmu untuk menjadi pemimpinmu memiliki sifat quwwah dan juga amanah. Akhir zaman menyaksikan orang yang amanah ni, orang yang memiliki sifat jujur, integriti ni dianggap orang yang khianat. Dan sebaliknya orang khianat pula yang dipuja dan dipuji, diberi peluang, patut orang sedemikian dibuang jauh-jauh tuan-tuan. Ditendang, jangan diberi peluang pada mereka. Malu saja kita mana kita pergi, orang sedemikian yang pimpin kita, macam tak ada orang yang layak pula. Baik tuan-tuan, setakat saja dulu untuk renungan kita tengah hari ini. Mudah-mudahan yang baik semuanya daripada Allah, kekurangan milik manusia. Saya adalah manusia lemah. Kita belajar kisah Nabi dan para sahabat, isi Nabi ni untuk kita terapkan. Bukan kita, hebatnya si Nabi ni. Buatlah apa yang kita mampu. Kan? Kalau kita tak mampu nak pergi jaga anak-anak yatim, kita ni bukan wakil rakyat, bukan apa. Anak kita pergi sekolah tu, bungkuskan dia makanan lebih. Nak beritahu, ni ada makanan lebih, bungkuskan 2-3 bungkusan. Kau ambil 1, 2 lagi bagi pada kawan yang susah. Macam mana nak kenal kawan yang susah tu ni? Tengoklah bagnya kotor, pakaiannya kotor contohnya, dia tak pergi makan waktu rehat, bagi kat dia. Latihlah anak-anak kita tuan-tuan. Cakap dengan dia baik, saya bagi kat awak makan mula-mula awak kuat, boleh belajar sungguh-sungguh, besok boleh jadi pemimpin yang baik, menggantikan pemimpin yang korup pada ini contoh. Tuhan dimulai kat Allah sekalian Jadi ambil tindakan, sikap yang patut kita lakukan pada hari ini. Kita tak mampu nak bagi orang makan banyak-banyak, tapi apa salah malam Jumaat tu orang duk baca Yasin kat masjid, kat surau. Pergilah hantar mihun ke, makanan ke, beli air ke, bukan mahal sangat pun, bukan jatuh miskin pun. Kita beli air satu bandel tu kan, satu bandel RM6, RM10 pergi hantar dekat masjid, kat surau. Orang lepas sembahyang nanti boleh minum air. Besarnya pahala orang masuk syurga kerana segelas air, tahu. Kita besok akhirat kita akaun kita tak cukup, defisit. Orang yang baik ini, orang yang baik, yang salih, yang minum air ini akan membantu kita untuk masuk syurga dengan syafaatnya. Kerana segelas air orang masuk syurga ke akhirat. Resilience. Assalamualaikum semua, mazna awang, barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong sebarkan video ni kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan setiap yang baik itu menjadi pengajaran, perkara yang buruk jadi sempadan. Wallahu alam. Nanti kita sambung lagi bicara tentang Nabi kita. Isi-isi Nabi ni sangat menarik kisahnya. Dan kita dapat tahu sekarang seorang yang jarang-jarang disebut namanya, Zainab binti Khuzaimah Masakin, yang punya peranan besar dalam Islam. Suaminya seorang yang mujahid kabir dalam Islam. Allah bin Sa'ad yang saya bawa kisahnya tadi dipanggil sebagai Mujadda', yang dikerat hidungnya. Kenapa dikerat hidungnya? Kerana itu permintaannya sebelum perang Uhud. Wallahu alam. Terima kasih Nazatul Naina. Jangan lupa kami ada korma mekjol dari Palestin. Mari sokong korma mekjol yang tanam oleh petani-petani Islam di Palestin ni. Tak banyak dah stok yang tinggal. Barangkali kita nak puasa, tak lama lagi nak masuk bulan Jumadah Al-Ula, Jumadah Al-Thaniyah, betul Rajab. 3 bulan lagi masuk bulan-bulan pilihan. Dapatkan korma-korma yang menarik daripada Zazan Travel. Hadiahkan untuk orang yang kita sayang. Juga kami ada korma ajwa yang datang dari Madinah. Ada sijil kelahirannya dari Madinah. Tengok sikit korma ajwa. Tengok ni. Nampak? Cantik lah. Korma ajwa dari Madinah. Ada yang kata kena besar-besar Ustaz. Sebenarnya korma ajwa Madinah tak besar sangat. Dia macam ni saya. Mekjol sedap sangat. Terima kasih Ummu Naib. Kak sayang, barakallahu fikum. Dapatkan tahu daripada Zazan Travel. Boleh-boleh seperti tuan-tuan yang tolong promotekan kepada teman-temannya masuk dekat OnPay. Nanti tuan-tuan mendapat komisen hadiah. Daftar dekat OnPay nak tak? Kempen pada teman-teman kita, mereka beli, kita dapat komisen. Kita sambung kebaikan-kebaikan ni untuk ajak orang lain dapatkan kurma ajwa dari Zazan Travel dan kurma mekjol. 2 kurma premium ni masih ada stok tapi tak banyak dekat kita. Dapatkan hadiahkan kepada ibu kita, kawan-kawan kita yang rajin puasa, juga Abad Saudak Birka, dapatkan pada Zazan Travel. Terima kasih tuan-tuan ni. Bagi tuan-tuan yang nak travel bersama kami ke trip umrah, tak banyak ada tempat kosong yang tinggal, boleh dapatkan maklumat lanjut daripada Zazan Travel. Jom travel bersama kami. Perjalanan bukan sekadar perjalanan pelancongan, tapi pelancongan penuh dengan pengisian, tafsiran, sirah, hadis kita pelajari sama-sama.
Dan besok balik kita ada program berterusan, ya, untuk memastikan mudah-mudahan iman kita ada peningkatan. Walaupun dah pulang dari melaksanakan umrah, tapi kita ada kuliah-kuliah online yang kita adakan, tuan-tuan boleh terlibat bersama-sama dalam Zoom, ya, program kita kuliah online insya-Allah lepas pulang dari Mekah nanti. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا. Ya Allah, pilihlah di kalangan pemimpin kami pimpinan terbaik yang ingin melaksanakan Islam itu dalam kehidupan kami, meliharanya, menjaganya amanah dan jujur dalam kepimpinan mereka. Ya Allah, jangan Engkau biar kepimpinan dipimpin oleh mereka yang zalim, yang jahat, yang korup dan merosakkan negara ini, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.